Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Peruntukan segera RM500 juta diluluskan bagi projek pembangunan fasa pertama infrastruktur di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Menurut Perdana Menteri, fasa pertama projek akan dilaksanakan bermula tahun ini. Peruntukan melibatkan pembangunan projek kompleks baru dan parkir bertingkat hospital berkenaan. Isu kekurangan minyak masak bersubsidi di pasaran, pasukan khas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN digerakkan bagi menjalankan siasatan. Timbalan Menteri KPDN berkata aduan berhubung perkara tersebut diterima daripada pengguna. Dalam pada itu, KPDN dalam proses mengemas kini data bagi melaksanakan pemberian minyak masak bersasar. Mekanisme pemberian itu dijangka dilaksanakan tahun depan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak yang meletakkan syarat bagi pembelian barangan kawalan seperti minyak masak paket dan gula. Timbalan Menteri KPDN berkata 71 aduan berkaitan pembelian bersyarat di seluruh negara diterima sejak awal tahun ini. Sebanyak 17 kes telah diambil tindakan, manakala 6 lagi dalam siasatan. Pihak terlibat boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerajaan sasar penganjuran 5,000 sesi jualan agro madani tahun ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan nilai jualan sehingga RM39 juta melalui jualan tersebut. Setakat 27 Ogos, sebanyak 1,559 program jualan dilaksanakan di seluruh negara, membabitkan jualan RM32.7 juta dan penjimatan RM9.81 juta. Kira-kira 47,000 unit telefon bimbit di bawah pakej 5G Rahmah tiba di Malaysia minggu ini. Ia akan diagihkan ke semua pusat pengedaran telco terlibat. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, pemantauan akan dilakukan bagi memastikan jumlah itu mencukupi. Kerajaan menawarkan pakej 5G Rahmah bermula 31 Ogos lalu dengan kontrak langganan 24 bulan terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia. Kad siswa rahmah yang dicadang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebelum ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Perdana Menteri maklumkan perkara itu menjawab soalan mahasiswa ketika program Temu Anwar di Skudai petang tadi. Kad siswa rahmah atau kad diskaun siswa sebelum ini dicadangkan KPDN khusus buat pelajar pra-universiti dan pelajar universiti. Kerajaan akan menimbang semula syarat kelayakan bagi golongan OKU mengikuti program TVET untuk memudahkan mereka menyertai bidang itu. Perdana Menteri berkata ia akan dimaklumkan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengerusi Majlis TVET untuk dilaksanakan. Jabatan Imigresen menahan 36 parti yang cuba memasuki negara ini menggunakan bas ekspres. Ketua Pengarah Imigresen berkata mereka ditahan dalam operasi khas di Terminal Sepadu Selatan pada 30 Ogos lalu. Kesemua parti ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan ditahan di Depo Imigresen Sebenyih untuk siasatan lanjut. Dua lelaki ditahan disyaki terlibat kejadian serusuhan bersenjata di sebuah kedai runcit di bandar utama Gua Musang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah berkata, turut dirampas senjata digunakan semasa kejadian, termasuk sebilah golok, buku 5 dan cota kayu. Hasil saringan air kencing mendapati kedua-duanya positif dadah dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 dan 148 Kanun Keseksaan kerana mencuri dan merusuh serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis mengesahkan 5 laporan berhubung penampakan seekor harimau belang yang berkeliaran di sekitar kawasan Batang Kali, Goh Tong Jaya, Kuala Kubu Baru dan Serendah. Timbalan Ketua Polis Lu Selangor berkata pihaknya telah memaklumkan kepada Perhilitan mengenai perkara itu untuk tindakan lanjut. Polis meminta agar orang ramai berwaspada dan sentiasa berhati-hati ketika di sekitar kawasan berkenaan. Lebih 200 keluarga di Felda Perasu Gua Musang Kelantan bimbang dengan kehadiran gajah. Haiwan liar itu bukan sahaja merosakkan tanaman pisang dan kelapa, malah berkeliaran di sekitar rumah penduduk Felda tersebut. Kehadiran gajah tersebut dikesan sejak Khamis lalu dan sehingga kini penduduk tidak ke kebun kerana khawatir keselamatan diri mereka.
Gara-gara terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian, seorang ejen insurans di Kuching menanggung kerugian kira-kira RM140,000. Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata kes melibatkan wanita berusia 30-an itu bermula selepas beliau dimasukkan dalam satu kumpulan menerusi aplikasi WhatsApp dan Telegram pada 27 Ogos lalu. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak menerima laporan mengenai kes berkenaan pada Jumaat lepas. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa kemalangan maut di Jalan Sugamat Kuantan yang berlaku Jumaat lalu. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mangsa sabar dan tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu ini. 6 sekeluarga maut selepas sebuah lori pasir hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kereta dinaiki mangsa. Saudara kembara Kenali Borneo, pelbagai aktiviti dilaksanakan dan perincian lanjut bersama wartawan Tamrin Jamil di Tawau. Silakan Tamrin. Baik, terima kasih Syarul. Dan saudara, kini saya berada di Dewan Masyarakat Tawau untuk berikan gambaran situasi terkini dengan persiapan terakhir sempena keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah untuk melancarkan program Kembara Kenali Borneo yang insyaAllah akan disempurnakan kira-kira pukul 8.30 malam ini. Dan saudara, malam ini juga diadakan santapan malam mesra yang dihadiri kira-kira 1,000 orang penduduk yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan, kerajaan negeri dan juga persekutuan dan juga turut dihadiri oleh Persatuan Kebudayaan Suku Kaum yang terdapat di daerah ini. Dan saudara, santapan malam ini juga saudara turut diserikan dengan tarian kebudayaan Rumpun Tawau daripada suku kaum Tidung, Kokos dan juga Bajau selain persembahan nyanyian daripada artis-artis tempatan yang ada di daerah ini. Dan saudara, turut hadir pada malam ini Tuan Yang Utama Ketua Negeri Sabah Tun Johar Haji Mahiruddin, Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, selain Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan juga Persekutuan. Jadi saudara, sama-samalah kita menantikan gimmick pelancaran program Kembara Kenali Borneo yang disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekaligus melakar sejarah tersendiri apabila Tawau dijadikan sebagai destinasi yang pertama program Kembara Kenali Borneo kali ini. Jadi itu yang dapat kita saksikan menerusi Kanta 744. Kita kembali ke studio bersama dengan rakan tugas Sairul di studio. Silakan Sairul. Baik, terima kasih Tamrin Jamil di Tawau. Kemuncak Bintang Kecil 2023 kini sedang berlangsung di Data Putra Unimas Kota Samarahan. Dan untuk perkembangan di lokasi, kita bersama wartawan Monica Gary. Silakan Monica. Terima kasih Syarul di Angkasa Puri. Ya, ketika ini saya berada di Data Putra Unimas bersempena dengan malam Kemuncak Bintang Kecil 2023 yang akan berlangsung pada pukul 9 malam ini ya. Dan ketika ini terlampau ramai yang membanjiri Dewan Data Putra ini yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat hadir memberi sokongan kepada para peserta kita dan juga disasarkan 3,000 penonton ataupun pengunjung yang akan hadir untuk menyaksikan sendiri peserta kita berentab untuk merebut gelaran juara pada malam ini. Dan pada pukul 8 malam ini acara yang akan berlangsung iaitu acara Red Carpet yang akan menampilkan temu bual bersama penaja-penaja kita Bintang Kecil 2023 ini dan juga temu bual khas bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran iaitu Datuk Suhaimi Sulaiman selain turut menampilkan persembahan artis tempatan. Manakala Kemuncak Bintang Kecil yang akan bermula pada pukul 9 malam ini akan menyaksikan 8 peserta dan juara pada malam ini akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM20,000, tempat kedua RM15,000, tempat ketiga RM10,000 dan sagu hati RM5,000 ya. Manakala untuk orang ramai yang hadir pada malam ini, cabutan bertuah akan menanti anda selain dengan diserikan lagi dengan persembahan artis-artis terkenal tanah air kita seperti Dayat Nur Faizah dan juga Ernie Zakri. Dan tetamu kehormat yang dijangka hadir pada malam ini iaitu Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi serta Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman dan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Wan Azhan Wan Ahmad. Manakala sekali lagi
lagi pada tahun ini, penganjuran Bintang Kecil 2023 terus mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dalam usaha membangunkan bakat-bakat serta potensi anak-anak kecil kita dalam industri kreatif dan juga mengangkat bakat-bakat ini ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sama-sama kita saksikan secara langsung malam kemuncak Bintang Kecil 2023 kita menerusi saluran TV2 dan juga live Facebook RTM Sarawak. Itu saja Syairul untuk perkembangan di Data Putra Unimas. Kembali kepada Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Monica di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Pertahan hak dan kebebasan media. Demikian jaminan Kerajaan Perpaduan sekaligus tidak akan bersikap kuku besi seperti yang berlaku dalam pentadbiran sebelum ini. Menteri Komunikasi dan Digital mengulas kritikan beberapa pihak terhadap tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyekat kandungan tertentu yang disiarkan portal berita dan laman dalam talian mereka. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mencadangkan hukuman setimpal dikenakan terhadap pendera di bawah rang Undang-Undang Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia. Ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat Oktober ini. Menterinya berkata pelaksanaan rang undang-undang itu perlu efektif dan selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan 2016. Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan 20 tahun penjara bagi kesalahan mendera, mengabaikan dan menganiaya kanak-kanak. Susulan insiden hampir 12 tan ikan sangkar mati, pengusaha dan nelayan di Teluk Bahang bakal menerima bantuan kerajaan negeri Pulau Pinang. Esko Pulau Pinang Fahmi Zainul berkata kerajaan sedang meneliti jumlah bantuan yang akan disalurkan. Dalam insiden minggu lalu, pelbagai jenis ikan terdampar di pesisir laut selain air laut bertukar warna menjadi perang. Menurut Jabatan Perikanan, insiden berlaku dipercayai akibat fenomena semula jadi. Kementerian Belia dan Sukan KBF menerusi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iLead menawarkan program rintis berbentuk perkhemahan keluarga. Ia sebagai usaha merakyatkan fasiliti KBS dan memberi manfaat kepada orang ramai untuk beriadah. Menteri KBS berkata ia merupakan inisiatif rakan muda yang menjadi platform pengisian masa berkualiti dan penyatuan perpaduan dalam kalangan belia. Kerajaan Negeri Melaka sedia cabutan bertuah khusus buat pengunjung pada Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Ketua Menteri Melaka berkata sebanyak 4 biji kereta boleh dimenangi pengunjung dengan cabutan akan dibuat setiap 3 bulan sepanjang TMM 2024. Hadiah kereta dianggar bernilai lebih RM100,000 setiap satu. Kehadiran Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, di Forum Pelaburan ASEAN dilihat dapat menarik perhatian pelabur luar. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri berkata, MIDA diyakini dapat memberi maklumat mengenai pelbagai insentif yang disediakan di Malaysia. Forum Pelaburan ASEAN di Jakarta berlangsung dengan tema Pelaburan untuk Pembangunan Mampan. Bagi memastikan bekalan beras negara tidak terputus, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengadakan perjumpaan dengan Bernas serta pengusaha sawah Khamis ini. Ogos lalu, kementerian telah mengadakan pertemuan dengan pengilang beras di Kedah. Ia bagi memaklumkan dasar berkaitan bekalan beras tempatan, usulan penyelarasan harga jualan beras putih import. Lebih 10,000 usahawan dan peserta berdaftar di Sabah menerima manfaat menerusi pelbagai projek yang dilaksanakan Fama Negeri. Antara projek ladang kontrak, pasar tani, medan gerai buah-buahan segar dan karavan tani. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Sabah berkata ia meningkatkan produktiviti agro makanan serta mengukuhkan tahap sekuriti makanan negara. Juga melonjakkan pendapatan usahawan ke tahap lebih baik sejajar sasaran jualan tahun ini sebanyak RM700,000. Perintah berkurung dikeluarkan di Kirkuk Utara Iraq selepas pertempuran membabitkan Kurdi, Arab dan Turkmen. Perdana Menteri Iraq Muhammad Shia Al-Sudani yang mengetuai Angkatan Bersenjata Iraq turut mengarahkan operasi mencari di kawasan pertempuran. Pertempuran itu adalah yang terbaru dalam beberapa siri ketegangan antara Kurdis, Arab dan Turkmen di Kirkuk.
Panglima Tentera Sudan Jeneral Abdul Fattah Al-Burhan mengarahkan pembukaan semula sepadan negara dengan Eritrea. Majlis Kedaulatan Sudan memaklumkan Al-Burhan membuat keputusan itu semasa lawatannya ke negeri Timur Laut Merah di Kassala di Sudan. Keputusan membuka semula lintasan sempadan adalah untuk memudahkan pergerakan rakyat dan membenarkan aktiviti komersial dan pertukaran barangan antara kedua-dua negara. Hampir 3,000 penduduk dipindahkan setelah Taiwan dilanda taufan Haikui. Lebih 200 penerbangan domestik dibatalkan dan perniagaan ditutup. Pihak berkuasa bersiap sedia menghadapi ribut tropika pertama yang melanda pulau itu dalam tempoh 4 tahun. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza dan Syuhaida Arifin untuk paparan